Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia lagi dikasihi Anda pengacara majlis pada malam ini yang diraihkan lagi dikasihi yang berbahagia Abu Ya Aswad Al-Kubra yang datang jauh daripada negeri Kelantan untuk meraihkan majlis keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Yang diraihkan yang berbahagia Maulana Syuhaimi, yang diraihkan Ayahanda Pak Lang Haji Ismail, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, saf kepimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, serta putra-putra dan putri-putri kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan ucapan di dalam menyampaikan sedikit tausiah pada malam ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada yang berbahagia anak-anak Al-Fadil Ustaz Nik Aziz bin Datuk Haji Hashim yang sentiasa menghubungi saya untuk datang menjayakan majlis yang diadakan pada malam ini. Alhamdulillah, dengan berkat doa kita semua pada malam ini berkumpullah kekasih-kekasih Allah dan kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkarangan zawiyah yang telah diusahakan oleh beliau, para asatizah dan rakan-rakan beliau di sini. Kita mendoakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat sihat yang sempurna kepada beliau. Agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau di dalam iman dan Islam. Agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki yang halal yang melimpah ruah agar dapat diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita sama-sama memeriahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Saya rasa amat gembira, senang hati dan kagum
dengan kemampuan yang telah pun ditunjukkan oleh anda Al-Fadhil Ustaz Ni Aziz. Mengimbas kembali semasa beliau masih muda remaja, umur 16-17 tahun, berada di rumah saya di Ma'had Da'wah Al-Islamiyah yang terletak di Tasik Gelugor, seberang Perai Utara Pulau Pinang. Dia menuntut ilmu di sana. Dengan kekerdilan ilmu yang ada pada saya coba untuk mendidik murid-murid kita. Maka di antara murid-murid yang telah pun berjaya ialah yang berbahagia anak anda Al-Fadhil Ustaz Ni Aziz. Alhamdulillah. Kita mengharapkan agar generasi putera-putera, anak-anak muda remaja kita yang ada di dalam majlis pada malam ini juga akan mengikut jejak langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Al-Fadhil Ustaz Ni Aziz. Keberadaan kita pada malam ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk meraihkan keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Sedang disaksikan juga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedang disaksikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan jangan lupa bersama-sama kita puluhan ribu, bahkan kita tidak tahu betapa banyaknya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita, yang melebarkan dan membuka sayap-sayap rahmat mereka untuk merahmati, melindungi orang-orang yang berada di dalam majlis zikir, majlis ilmu seperti mana yang kita ada pada malam ini. Di samping orang-orang yang beriman yang menjadi saksi pertemuan kita pada malam ini, di samping para malaikat Allah, di samping makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di sekitar kita, di samping Allah Subhanahu wa taala sendiri, di sana kita jangan lupa bumi yang sedang kita pijak, bumi yang sedang kita berdiri di atasnya, bumi yang sedang kita duduk di atasnya sekarang ini juga menjadi saksi kebaikan yang sedang kita lakukan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar di dunia Islam, mengatakan sebuah hadis ketika mana beliau mengupas dan mengulas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah, mengatakan innal arda la tukhbiru yawmal qiyamati bikulli amalin umila 'alaiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Saya ulang balik, mungkin ada di kalangan hadirin hadirat yang berasa nak tulis. Innal arda la tukhbiru yawmal qiyamati bikulli amalin umila 'alaiha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Apa makna ucapan tadi? Innal arda, sesungguhnya bumi. Bumi tempat kita duduk pijak ni. Bumi yang sedang kita beraksi di atas belakangnya ini. La tukhbiru, akan mengkhabarkan, akan menginformasikan, akan memberitahu. Bila? Yaumal qiyamati, di hari akhirat kelak. Di hari kiamat kelak.
Apa yang bumi nak beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bikulli amalin, dengan setiap perbuatan, dengan setiap amalan, umila alaiha, yang diamalkan ataupun yang dilakukan di atas belakang. Masya Allah, bumi nak cakap di akhirat nanti. Bolehkah bumi bercakap, Ustaz? Bumi nak cakap. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perkara harus bagi Allah. Dia nak bagi siapa bercakap pun itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إلى آخر السورة. صدق الله العظيم. Surah Al-Zalzalah dikenali di kalangan umat Islam di Nusantara surah Izazul. Juga surah ini dikenali dengan surah Zilzal. Zilzal makna dia goncangan. Zilzal juga makna dia gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangannya. Ard bumi. Orang putih panggil earth. Dia nak perkataan dia lebih kurang dekat yang sama. Orang putih tiru Arab ataupun Arab tiru orang putih balang. Iza zulzilatil ardu. Perkataan al-ardu turun semenjak lebih pada 1400 tahun lagi. Earth baru saja jadi orang putih ambil Arab. Apabila al-ardu, planet bumi secara keseluruhannya, bayang planet bumi yang terdiri pada beberapa buah benua ini. Benua apa? Benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Australia, benua. Termasuklah lautan. Lautan-lautan yang luas, laut dalam yang dalam dan laut lepas. Bagi mereka yang pernah naik kapal tengah laut, bukan di pesisiran laut, laut lepas yang tak nampak tebing. Sana tak nampak tebing, sini tak nampak tebing, kanan tak nampak tebing, belakang tak nampak tebing, nampak langit je. Malam langit pun tak nampak, nampak kelipan-kelipan bintang saja. Bumi yang terdiri daripada bukit bukau dan gunung ganang, yang terdiri daripada benua-benua yang membentuk permukaan planet bumi, lautan-lautan yang luas tanpa satu inci pun akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuat goncangan. Dalam peristiwa Al-Zalzalah, dalam peristiwa Al-Qari'ah, dalam peristiwa Al-Qiyamah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini keseluruhannya akan digoncang oleh Allah dengan sekuat-kuat goncangannya. Bayang tengok peristiwa tsunami yang berlaku pada penghujung 2004 yang lalu. Baru di mana? Di Bandar Aceh. Goncangan yang sedikit, baru 9 skala Richter kekuatan goncangan tersebut. Itu pun telah menyebabkan lebih pada 250,000 nyawa, kehilangan nyawa dan mati. Saya selepas peristiwa tersebut, saya pergi melawat dalam program bantuan kemanusiaan. Tengok sebesar-besar kapal yang merupakan kapal jana kuasa elektrik
untuk membekalkan tenaga elektrik untuk Aceh yang duduk di tengah-tengah laut dalam. Peristiwa tsunami, air naik setinggi-tinggi macam gunung, mengangkat kapal sebesar dan seberat-berat kapal itu. Dia tempat di tengah-tengah bandar Aceh, Masya Allah. Menyebabkan kematian banyak mana tadi? Suku juta umat manusia. Baru tak sampai 1/1. Tak sampai 1/1 keluasan bumi ini yang digoncangkan dalam peristiwa tsunami Aceh. Bayangkan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncang dengan sekuat-kuat goncangannya, tak dapat dibayar. Hebatnya berlaku hari kiamat nanti. Bukit Bukau dan Gunung Ganang, Gunung Everest, Gunung Tahan, Gunung Himalaya, bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di Paris, bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di New York, bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di Bangkok, bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di Pulau Pinang, bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di Bandar Al-Star, bangunan pencakar langit yang ada di Kuala Lumpur, semuanya akan hancur berderai. Sehingga di dalam ayat 2 Allah Ta'ala menyatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada ketika itu bumi akan mengeluarkan. Pada ketika itu bumi akan memuntahkan. Pada ketika itu bumi akan meluahkan, memuntahkan, mengeluarkan apa? Athqalaha. Segala perbendaharaan yang selama ini tersimpan dan tersembunyi di dalam perutnya. Kalau sekiranya kita baca kitab tafsir, para mufassirun mengatakan bahawa di antara barang-barang yang akan dimuntahkan oleh bumi dalam peristiwa Al-Zalzalah tadi, antaranya ialah mayat-mayat dan bangkai-bangkai manusia. Tulang belulang dan tengkorak manusia yang akan keluar, yang akan dimuntahkan oleh bumi yang duduk dalam bumi sekarang. Apalagi yang akan keluar? Yang akan dimuntahkan, yang akan diluah keluar oleh bumi, di antaranya galian-galian seperti petrol, diesel, dan jongkong-jongkong emas yang menjadi rebutan kepada umat manusia sekarang ini. Dan di antara yang akan dikeluarkan ialah mayat-mayat dan tulang-tulang manusia. Sama ada manusia itu beriman ataupun kufur. Sama ada manusia itu beragama Islam ataupun kafir. Sedengar ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa mayat, bangkai orang kafir sebenarnya tak mahu diterima oleh bumi kerana ia akan menjadi racun kepada bumi. Tetapi sudah menjadi sunnatullah, bila manusia meninggal dunia, manusia mati ditanam di dalam kubur, di dalam tanah. Di antara mayat yang bumi tak mau terima kalau di Turki dalam zaman moden ini ialah siapa dia? Mustafa Kamal Atatürk, yang merupakan tali barut kepada Yahudi yang bertanggungjawab untuk melakukan konspirasi untuk menjatuhkan khilafah ataupun khalifah Islam di atas muka bumi ini pada tahun 1924. Pada ketika itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid. Apabila beliau telah berjaya menggulingkan dan menjatuhkan kuasa Islam terbesar di dunia, pada ketika itu beliau dilantik untuk menjadi pemimpin. Akhirnya sampai masa dia, azan pun tak boleh dalam bahasa Arab.
Makcik-makcik, ibu-ibu muslimat nak pakai tudung, nak pakai niqab, nak pakai penutup aurat pun tidak diizinkan. Segala peraturan-peraturan dan amalan-amalan Islam dielgha ataupun dibatalkan di Turki pada tahun 1924. Kejatuhan daulah Islam yang di sana. Akhirnya sampai masa dia Kamal Atatürk pun mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia pun mati. Bila mati dikhabarkan bahawa mayat dia orang tanam dalam tanah. Tanam, terbungkah keluar. Tanam, terbungkah keluar. Bumi tak mau terima. Akhirnya mereka cari tempat di lereng-lereng celah-celah bukit mana. Letak mayat dia satu, ikat bata sebagai kenangan tempat perkuburan dia di sana. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya bumi tidak mahu menerima mayat orang kafir karena menjadi racun kepada bumi. Kalau tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, ibu-ibu, bapa-bapa pergi ke Mesir, Kahirah di Kairo. Anak-anak ke cucu yang belajar sana ada kesempatan pergi melawat. Pergi melawat. Boleh ziarah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maqam awliyaullah salihin di Mesir. Ummahat al-mu'minat di sana. Kubur Syahid Hasan Al-Banna. Kubur Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'arawi rahimahumullah. Boleh tengok semua. Dan kalau berasa nak tengoklah. Mayat-mayat yang tak mau diterima oleh bumi ialah pergilah ke Museum Firaun. Boya, pergi mana? Museum Firaun di Mesir, di Kahirah. Boleh tengok Firaun. Boleh tengok Firaun pun boleh tengok. Oi, rupanya macam ni kan muka hang. Boleh tengok. Macam apa? Ini slang kita utara lah. Oi, rupanya macam ni kan muka hang. Orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mati. Akhirnya kita tengok banyak sekali Firaun di sana duduk dalam cermin sehingga kerajaan Republik Arab Mesir cari peluang untuk mendapatkan sumber ekonomi mereka dengan buat museum. Lalu ayat ketiga, wa akhrijal ardu asqalaha. Pada hari itu, insya-Allah 5 minit 10 minit saya berhenti. Wa qala al-insanu ma laha. Semua manusia berkata, ma laha? Apakah yang sedang terjadi ke atas bumi ini? Sehingga kehebatan berlakunya al-zalzalah pada hari itu menyebabkan ibu-ibu yang sedang mengandung anak-anak mereka dalam rahim perut mereka akan keguguran. Suami berkata kepada isteri, malaha, apa yang sedang berlaku ke atas muka bumi ini? Isteri bertanya kepada suami, malaha, apa yang berlaku ke atas muka bumi ini? Abang tanya adik, adik tanya kakak, kakak tanya adik. Seumpamanya manusia bersaling bertanya antara satu sama lain. Malaha, apa yang sedang berlaku sehingga begini dahsyat kepada bumi? Qala al-insanu malaha. Allah beritahu kat kita, yauma izin, sambung saat, yauma izin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan berbicara, bercakap, menceritakan perkabaran, perbuatan, amalan, aksi yang dilakukan oleh manusia di atas belakangnya. Persoalannya macam mana bumi nak cakap? Bumi tak ada lidah macam kita. Anjing ada lidah, babi ada lidah, burung ada lidah, kambing ada lidah, lembu ada lidah, kerbau ada lidah. Bumi yang tak ada lidah ni macam mana dia nak bercakap? Manusia tanya. Bi anna rabbaka awhala. Jawapan dia, dengan sesungguhnya
Tuhanmu wahai Muhammad, auhalaha, memberi wahyu kepada bumi, sehingga dengan wahyu kepada Allah menyebabkan bumi mampu untuk berbicara dan bercakap. Maka mengulas ayat tersebut, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut di awal mukadimah tadi, innal arda, sesungguhnya bumi ini, latukhbiru, akan mengkhabarkan, akan menceritakan, akan menghikayatkan, yaumal qiyamati, pada hari akhirat kelak, bikulli amalin umila alaiha, dengan setiap amalan-amalan, dengan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas belakangnya. Maka pada malam ini, alhamdulillah, bumi tempat kita pijak ini akan beri saksi di hadapan Allah. Kita mengadakan majlis sambutan keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Moga-moga pertemuan kita yang mulia ini sentiasa dicurahkan keberkatan yang tidak terhingga banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Setiap langkah yang diaturkan oleh Abuya Aswad kita bersama 70 orang sahabat-sahabat, rakan-rakan dan murid-murid beliau daripada Kelantan, menjadi bumi, menjadi saksi pergerakan mereka di akhirat nanti. Para habaib, ayahanda, tuan-tuan guru kita, para da'i, para pendakwah yang datang memenuhi permintaan dan jemputan anak-anak Al-Fadhil Ustaz ni Aziz malam ini, bumi menyaksikan langkah-langkah yang anda aturkan di atas muka bumi. Masya Allah, anak-anak kita, putra-putra kita yang semenjak kemarin, hari ini, seterusnya sampai masa-masa akan datang, yang menghidupkan, yang mengimarahkan, yang meramaikan majlis-majlis maulidin Nabi SAW, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir pada hari ini. Bumi tempat anda semua tinggal, di zawiyah yang telah didirikan oleh anak anda Al-Fadhil Ustaz ni Aziz juga, bumi di sini menjadi saksi segala amalan-amalan perbuatan baik yang anda lakukan. Alhamdulillah. Maka saya sebagai seorang da'i yang kerdil pada malam ini mengajak kita semua untuk menunjukkan dan membuktikan rasa kecintaan yang tidak berbelah bagi kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara, di antara contoh untuk menunjuk dan membuktikan kecintaan kita semua kepada Rasulullah SAW ialah datang dan menganjurkan majlis seperti ini. Dan majlis-majlis seperti ini kita mengharapkan bukan di zawiyah ini saja. Kita mendoakan terutamanya dalam konteks negeri Kedah Darul Aman ini, daripada hujung sempadan Perlis sampai ke sempadan Pulau Pinang, insya-Allah rakyat dan umat Islam di negeri Kedah Darul Aman akan menghidupkan majlis sambutan Maulidin Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah. Akhir kata, saya mengucapkan sekali lagi syabas dan setinggi-tinggi syabas kepada anak anda Al-Fadhil Ustaz yang Aziz dan semua para asatizah, penduduk-penduduk kampung dan qaryah ini yang telah menunjukkan kerjasama yang amat positif ke arah untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Moga-moga semua yang terlibat mendapat ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menggemarkan, kita meriahkan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama berselawat dan salam sebanyak 10 kali dengan nada suara yang paling bergemuruh, dengan nada suara yang paling merdu yang Allah Ta'ala
anugerahkan kepada kita semua insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan semua dipersilakan duduk. Moga-moga majlis kita pada malam ini mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala min awwalihi ila akhirih. Amin amin amin. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.